Hello pelajar-pelajar sekalian. Okey, saya di sini Cashwin. Okey, sebelum ni pelajar-pelajar sekalian setelah melihat video saya sebagai video intro saya. Okey, hari ini apa kita nak belajar ya? Okey, di sini cikgu akan mengajar anda bagaimana kita nak buat imbangan duga. Okey, apa maksud tu imbangan duga? Okey, di sini kamu akan melihat seseorang peniaga imbangan duga yang mereka sediakan di sini. Okey, di sini soalannya ialah baki-baki yang berikut yang dikeluarkan daripada ledger seseorang peniaga. Okey, di sini adalah item-item bagi untuk membuat imbangan duganya dan juga dia punya amount yang tersedia di sini. Okey, pertama sekali apa yang kita harus buat sebelum kita buat imbangan duga? Dua perkara kita perlu kenal pasti pelajar-pelajar sekalian. So bagi pelajar-pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5, anda perlu tahu apa yang kita perlu buat first of all sebelum kita buat imbangan duga. Okey, first of all kita perlu tahu apa itu aset semasa, aset bukan semasa, liability semasa, liability bukan semasa, equity pemilik, hasil kendalian, hasil bukan kendalian, belanja kendalian dan belanja bukan kendalian. So, selepas pelajar-pelajar mengenal pasti ke semua ini, kemudian pelajar perlu tahu akaun-akaun tertentu. Akaun-akaun tertentu tersebut masuk dalam bahagian mana? Either kredit ataupun debit. So, dah kenal pasti, baru pelajar-pelajar boleh buat imbangan duga. So, pelajar-pelajar harus melihat item-item di sini. Di manakah akaun-akaun yang tertentu akan masuk dalam debit dan kredit untuk membuat imbangan duga. Okey, pertama sekali kita akan melihat apa tu aset semasa. Aset semasa ialah aset yang ditukar kepada tunai dalam jangka masa yang singkat ataupun pendek. Okey, untuk aset bukan semasa, aset bukan semasa ialah aset yang digunakan untuk jangka masa yang panjang. Begitu juga untuk liability liability semasa. Liability semasa ialah hutang yang dijelaskan dalam jangka masa yang pendek, dan juga liability bukan semasa ialah hutang yang dijelaskan dalam jangka masa yang panjang. Okey, bagaimana pula dengan hasil kendalian dan hasil bukan kendalian? Hasil kendalian ialah hasil yang diperoleh oleh seseorang peniaga daripada aktiviti yang mereka jalankan. Bagaimana pula hasil bukan kendalian? Hasil bukan kendalian ialah aktiviti hasil daripada sesebuah aktiviti yang diperoleh daripada luar. Begitu juga dengan belanja dan belanja bukan kendalian. Belanja kendalian ialah belanja secara langsung dalam perniagaan, dan belanja bukan kendalian ialah belanja yang tidak secara langsung berlakunya dalam sesebuah perniagaan. Okey, kita sudah tahu ke semua akaun-akaun tersebut. Okey, sekarang mari kita melihat akaun-akaun yang akan masuk dalam debit dan juga dalam kredit. Okey, untuk debit, apa-apa akaun yang akan masuk dalam debit? Pertama sekali, akaun aset. Akaun aset akan dikategorikan dalam debit. Selepas itu, akaun belanja, akaun kontra hasil dan juga akaun kontra equity akan masuk dalam debit. Bagaimana pula dengan kredit? Okey, dalam kredit pula, akaun-akaun yang terlibat dalam tu ialah akaun liability, akaun hasil, akaun kontra aset, akaun kontra belanja dan juga akaun equity. Okey, akaun-akaun ini ialah yang masuk dalam debit dan juga kredit. Okey, dah tahu semua ni kan. Selepas tu apa yang kita perlu buat? Selepas tu kita perlu tengok dalam soalan ini item-item yang tersenarai di sini dengan jumlahnya tersebut. Manakah antara berikut yang akan item-item ini akan diklasifikasikan dalam sesebuah akaun tersebut untuk mengimbangikan imbangan duga ini? Pelajar-pelajar, di sini kita melihat apa? Inventory. Kita perlu kenal pasti yang ini ialah inventory akhir ataupun inventory awal. Okey, di sini inventory 1 Januari 20X7 ialah 40,000. So kita nak buat untuk imbangan duga 20X8. So ini adalah inventory
awal. Kalau inventory awal, dia akan masuk dalam account asset. Bagaimana pula dengan pinjaman? Pinjaman ialah sebanyak 15,000 dan pinjaman ini adalah liability sebab kita buat pinjaman daripada bank. Okey, pinjaman ini akan masuk dalam account liability. Overdraft bank juga ia dikategorikan sebagai sesuatu pinjaman. So, yang ni juga akan masuk dalam account liability. Okey, yang ni pula gaji. Gaji selalunya ialah belanja lah. Sesebuah kita bayar gaji kepada pekerja kita kan, okey, ia akan masuk dalam akaun belanja. Bagaimana pula dengan komisen diterima? Komisen diterima akan diklasifikasikan dalam akaun hasil sebab akaun ini ialah hasil bukan kendalian. Maksudnya hasil yang kita dapat daripada aktiviti yang lain. So yang ini diklasifikasikan sebagai akaun hasil. Bagaimana pula akaun belum terima? Akaun belum terima, okey. Akaun belum terima ini ialah akaun aset ataupun akaun liability. Okey, akaun belum terima kita akan klasifikasikan sebagai akaun aset. Kenapa pula kita klasifikasikan sebagai akaun aset? Sebab kita pengguna akan membeli sesuatu barang daripada kita secara kredit. So, kita akan klasifikasikan dalam akaun kita sebagai akaun belum terima iaitu dalam akaun aset. Bagaimana pula angkutan masuk? Kita ada dua angkutan. Satu angkutan masuk dan satu angkutan keluar. Okey, di sini terteranya ialah angkutan masuk. Angkutan masuk kita akan klasifikasikan sebagai akaun belanja sebab kita beli sesuatu barang daripada kedai lain dan kita bayar untuk membawa barang itu masuk ke dalam perniagaan kita. Itu dipanggil sebagai angkutan masuk. So, ia akan masuk dalam akaun belanja. Bagaimana pula dengan belian? Belian juga ialah sebuah belanja. So, kita akan klasifikasikan dia sebagai akaun belanja. Kadar bayaran. Kadar bayaran ialah belanja juga. Kadar bayaran ialah belanja. Okey? Pulangan masuk. Pulangan masuk ataupun nama yang lain untuk pulangan masuk ialah pulangan jualan. Kalau pulangan jualan ialah hasil kan? Kalau hasil masuk mana? Kredit. So, yang ni adalah kontra kepada jualan. So, yang ni akan masuk dalam akaun mana? Ia akan masuk dalam akaun debit. So, yang ni adalah akaun kontra hasil. Jualan ialah kredit dan diklasifikasikan sebagai akaun hasil. Okey. Duti atas belian. Di sini belian ialah akaun belanja. Automatically duti atas belian ialah akaun belanja. Faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman ialah belanja juga. Kenapa? Sebab ia adalah belanja bukan kendalian. Yang dimasukkan belanja yang tidak berlaku secara langsung dalam perniagaan harian. So, ini ialah akaun belanja. Okey, di sini modal semestinya dia akan masuk dalam akaun equity. Okey, di sini tunai ialah apa? Tunai ialah aset. Okey, dia akan masuk dalam akaun aset. Kenapa? Sebab tunai ialah aset yang digunakan untuk jangka masa yang singkat. Remis juga ialah aset yang diklasifikasikan sebagai akaun bukan semasa. Okey. Diskaun diterima ialah hasil. Okey, ia akan masuk dalam akaun hasil. Akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar. Akaun belum terima di sini dia masuk dalam aset. Automatically akaun belum bayar yang ni akan masuk dalam akaun liability. Alat tulis ialah automatically guys, you orang tahu sesuatu yang kita beli untuk kegunaan kita. So ialah belanja. Akaun belanja. Diskaun dibayar juga diskaun dibayar juga termasuk dalam kategori akaun belanja. Insurans kita bayar setiap bulan. Akaun belanja. Di sini angkutan keluar, angkutan masuk di sini masuk dalam akaun belanja. Angkutan keluar di sini juga akan masuk dalam akaun belanja. Sebab apa? Sebab angkutan masuk ini kita buat dalam akaun untung rugi.
Yang ni pula kita akan buat dalam akaun perdagangan. So dua-dua pun diklasifikasikan sebagai akaun belanja. Jualan ialah akaun hasil. Akaun hasil yang akan dikreditkan dalam perniagaan. Kenderaan ialah aset bukan semasa. Aset bukan semasa dikategorikan sebagai akaun aset. Pulangan keluar, nama lain bagi pulangan keluar ialah pulangan belian. Kalau pulangan belian, okey, belian di sini ialah akaun belanja. Kontra kepada akaun belian ialah akaun pulangan belian. So dia akan masuk dalam akaun kontra belanja. Last sekali ialah ambilan. Ambilan ialah apa dia? Ambilan. So modal di sini ialah akaun equity. So kontra kepada akaun equity ialah akaun kontra equity. Sebab kalau kita nak buat ambilan ini, kita akan ambil duit daripada modal kita. So dia adalah kontra kepada akaun equity. Okey, pelajar-pelajar sekalian, sekarang kita dah klasifikasikan item-item di sini dengan jumlahnya mengikut akaun-akaun tersebut. Sekarang senang tak nak buat imbangan duga? Mestilah senang sebab kita dah tahu mana debit mana kredit, kita dah klasifikasikan dia punya akaun. So apa lagi selepas ni? Mestilah kita nak buat jalan kerja dia kan. Dalam berapa minit kita boleh siap? Tak sampai 10 minit pun dah siap dah, sebab kita dah kategorikan ke semua akaun-akaun tersebut. Okey.